Mana peruntukan khas sekolah vernakular? Ahli Parlimen Pembangkang mendakwa Belanjawan 2021 mengenepikan peruntukan khas untuk sekolah vernakular. Ahli Parlimen Pembangkang mempersoalkan Belanjawan 2021 yang menurut mereka meminggirkan sekolah vernakular. Ahli Parlimen di AP mengecam Kerajaan Perikatan Nasional PN kerana tidak memperuntukkan dana untuk sekolah menengah persendirian Cina dalam Belanjawan 2021 yang dibentangkan di Dewan Rakyat petang tadi. Dalam satu kenyataan, Ahli Parlimen Kota Melaka, Ko Poi Tiong berkata, semasa era Pakatan Harapan, sekolah menengah persendirian Cina diperuntukkan RM12 juta pada tahun 2019 dan dana tersebut meningkat pada 15 juta di bawah Belanjawan 2020. Namun, Ko yang menyentuh Belanjawan 2021 hari ini berkata bahawa tidak satu sen pun akan masuk kepada 60 sekolah menengah persendirian Cina di negara ini dan jelas bahawa PN tidak menghormati sekolah-sekolah vernakular. Sambil menyatakan kekesalannya atas kejadian itu, Ko mengkritik MCA dan meminta Presidennya Wee Ka Siong untuk menjelaskan kepada masyarakat Cina bagaimana sekolah-sekolah yang sama-sama dilanda COVID-19 akan mengalami nasib semasa kejatuhan ekonomi kerana wabak tersebut. Usaha Pakatan Harapan sekali lagi sia-sia. Di manakah kehendak MCA untuk melindungi pendidikan Cina dan sekolah menengah persendirian Cina soalnya? Sementara itu, bekas Timbalan Menteri Pendidikan Teo Ni Ching juga menggunakan media sosial untuk menyatakan kekecewaannya terhadap perkembangan tersebut. Peruntukan untuk sekolah menengah persendirian Cina akan menjadi sejarah setelah kejatuhan Kerajaan Pakatan Harapan, katanya. Ini selepas tiada peruntukan khas bagi sekolah jenis Tamil disebutkan dalam ucapan Belanjawan Menteri Kewangan Tengku Zafrul Aziz hari ini. Sebelum ini, sejak 2013, tiap-tiap tahun SJKT dan SJKC dapat peruntukan khas RM50 juta masing-masing. Kali ini PN umum RM800 juta secara am untuk semua sekolah. Jadi kemungkinan sekolah vernakular tidak akan ada keutamaan. Kerajaan PN perlu pertimbangkan semula peruntukan khas dalam 800 juta ini, katanya ketika dihubungi Malaysia kini. Dilaporkan bahawa kerajaan PN akan memperuntukkan RM50.4 bilion untuk Kementerian Pendidikan yang menyumbang 15.6% dari belanjawan. Dalam perkembangan berita berkaitan kelemahan ketara belanjawan tiada gambaran cara pulih ekonomi, kata Anwar. Belanjawan 2021. Belanjawan ini tak beri gambaran bagaimana kita boleh merangsang dan memacu pertumbuhan ekonomi agar hidup dan segar, kata Anwar dalam reaksi segeranya. Kelemahan paling ketara dalam Belanjawan 2021 yang dibentangkan petang tadi adalah tidak memberi gambaran tentang bagaimana untuk memacu pertumbuhan ekonomi menurut Ketua Pembangkang Anwar Ibrahim. Anwar berkata demikian dalam reaksi segera selepas pembentangan di Parlimen petang tadi yang turut dikongsi di laman Facebooknya. Kelemahan paling ketara ialah tidak ada satu lonjakan. Bagaimana kita boleh pulihkan ekonomi itu kelemahan besar bagi saya. Belanjawan ini tak beri gambaran bagaimana kita boleh merangsang dan memacu pertumbuhan ekonomi agar hidup dan segar, kata ahli Parlimen Port Dickson itu. Terdahulu Menteri Kewangan Tengku Zafrul Abdul Aziz membentangkan Belanjawan 2021 yang berjumlah RM322.54 bilion yang merupakan belanjawan paling besar pernah diumumkan kerajaan. Daripada jumlah itu, RM236.54 bilion untuk perbelanjaan pengurusan turun 1.9% berbanding tahun ini dan RM69 bilion untuk perbelanjaan pembangunan meningkat 23.21% berbanding tahun ini. Sejumlah RM17.9 bilion pula diperuntukkan untuk dana COVID-19. Mengulas lanjut, Anwar berkata ada keperluan untuk membahaskan beberapa unjuran yang menurutnya membimbangkan. Antaranya unjuran cukai korporat yang hanya berkurang sebanyak RM4 bilion.
Berdasarkan tinjauan fiskal dan anggaran hasil kerajaan Persekutuan 2021 oleh Kementerian Kewangan, unjuran cukai korporat bagi 2021 adalah RM59.4 bilion berbanding RM63.7 bilion pada 2019. Itu sukar diterima kerana perniagaan banyak yang hampir bankrupt atau kerugian atau hanya mendapat keuntungan kecil, melainkan syarikat seperti Top Glove ada 1-2 seumpamanya. Dalam mengira unjuran ini membimbangkan, perlu ada sikap yang lebih telus yang menyatakan fakta kerana ia akan mempengaruhi dasar kita, katanya lagi. Anwar turut membandingkan peruntukan kepada Jabatan Hal Ehwal Khas Jasa yang membabitkan peruntukan sebanyak RM85.5 juta dengan peruntukan kepada beberapa golongan seperti orang kurang upaya OKU yang menurutnya mendapat peruntukan yang kecil. Oleh itu dalam perbahasan kita, saya akan mulakan Isnin. Saya akan tunjukkan angka-angka ini kerana bila kita lihat baru kita tahu. Kalau tidak rakyat hanya lihat. Saya dapat RM500, RM300, tapi kita kena lihat keseluruhannya bagaimana tambahnya. Menurut Anwar, pemberian bantuan tunai kepada golongan memerlukan adalah baik tetapi bukanlah jawapan untuk pemulihan ekonomi. Tetapi apa yang diperlukan adalah satu rangka yang teratur untuk memulihkan ekonomi, katanya. Ketiadaan moratorium bayaran balik menyeluruh kepada semua peminjam serta ketiadaan kebenaran menyeluruh untuk semua pencarum mengeluarkan wang KWSP turut disentuh Anwar. Saya ingat Menteri Kewangan ini lebih memihak kepada kepentingan bank, bukan kepentingan peminjam dan ekonomi, katanya mengulas soal moratorium menyeluruh. Keduanya, soal pinjaman KWSP, walaupun ada hujah untuk mempertahankan kepentingan masa depan pencarum, tetapi bila orang itu dalam keadaan sesak pada masa sekarang, maka sejumlah pinjaman itu harus diperluaskan, tidak hanya kepada suatu kategori kecil, katanya. Berdasarkan pembentangan tadi, kerajaan tidak akan melanjutkan moratorium pinjaman secara menyeluruh. Bagaimanapun, bank memberikan dua pilihan kepada peminjam B40 yang menghadapi masalah untuk membayar pinjaman, iaitu moratorium 3 bulan atau mengurangkan pembayaran ansuran bulanan sebanyak separuh selama 6 bulan. Peminjam M40 pula boleh berbincang dengan bank untuk menyusun semula pakej kewangan mereka seperti apa yang boleh dilakukan sekarang melalui proses pengisytiharan diri jika mereka mengalami pengurangan pendapatan. Kemudahan ini akan bermula pada Disember 2020. Kemudahan pengeluaran simpanan KWSP daripada akaun 1 turut dibenarkan namun secara tersasar bagi membantu mereka yang kehilangan pekerjaan dan meringankan beban kewangan kepada 600,000 pencarum yang terjejas. Pengeluaran itu melibatkan jumlah RM500 sebulan dengan jumlah sehingga RM6,000 untuk 12 bulan. Kita beralih ke perkongsian berita yang terakhir. MITI terima peruntukan RM1.206 bilion. Menteri Kanan Muhammad Azmin Ali berkata daripada jumlah itu, RM623.89 juta diperuntukkan bagi perbelanjaan pembangunan. Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri MITI menyambut baik peruntukan berjumlah RM1.206 bilion bagi tahun 2021 yang diterima oleh kementerian itu dalam belanjawan 2021. Menterinya yang juga merangkap Menteri Kanan, Datuk Seri Muhammad Azmin Ali berkata, daripada jumlah itu RM582.34 juta diperuntukkan untuk perbelanjaan mengurus dan RM623.89 juta bagi perbelanjaan pembangunan. Menurutnya, peruntukan itu akan dapat membantu MITI dan agensi-agensi di bawahnya untuk melaksanakan dan menjayakan strategi dan program dalam sektor perdagangan, pelaburan dan industri yang telah dirancang bagi tahun 2021. Muhammad Azmin Ali berkata pelaksanaan program di bawah MITI menyokong pembangunan ekosistem ekonomi dan turut mempercepatkan pemulihan ekonomi negara yang secara langsung akan meningkatkan aktiviti perniagaan dan industri, potensi pelaburan asing dan domestik serta melindungi dan menjana pekerjaan baharu khususnya bagi rakyat tempatan. Peruntukan yang telah dicadangkan oleh Kementerian Kewangan MOF ini
bertepatan dengan peranan yang sedang dimainkan MITI, iaitu bertanggungjawab dalam sektor ekonomi negara. Kita sedang berusaha dengan MOF dan juga unit perancangan ekonomi Jabatan Perdana Menteri EPO untuk lihat bagaimana langkah-langkah dan inisiatif ini dapat menyokong dan memulihkan ekonomi negara melalui pengukuhan daya saing perusahaan kecil dan sederhana PKS yang secara langsung merupakan teras utama kepada pertumbuhan ekonomi dan dapat melindungi pekerjaan bagi rakyat secara keseluruhannya, katanya. Beliau berkata demikian pada sidang media di bangunan Parlimen susulan pembentangan Belanjawan 2021 oleh Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz hari ini. Muhammad Azmin berkata selain meneruskan usaha untuk mempromosikan Malaysia sebagai hub industri baharu seperti halal, agro angkasa, kandungan kreatif dan reka untuk bentuk kejuruteraan, MITI turut komited untuk terus menarik lebih banyak pelaburan asing yang berkualiti. Kita sedia maklum bahawa perang dagangan Amerika Syarikat dan China membuka peluang yang luas kepada Malaysia untuk melihat bagaimana negara ini dapat bergerak secara lebih kompetitif untuk menarik pelaburan-pelaburan yang berkualiti dan bernilai tinggi ke rantau ini dan khususnya ke negara Malaysia tambahnya. Malaysia mencatatkan pelaburan asing bernilai RM19.5 bilion pada pertengahan 2020 berbanding RM52.6 bilion atau pengurangan sebanyak 62.9% pada tempoh yang sama tahun lepas. Beliau berkata insentif meningkatkan kemahiran tenaga kerja turut mendapat peruntukan besar bagi program meningkatkan kemahiran dan latihan semula. Antara program khusus di bawah MITI yang diumumkan di bawah Belanjawan 2021 termasuklah dana strategik RM1 bilion sebagai pakej galakan pelaburan berteknologi dan nilai tambah tinggi untuk sektor berteknologi tinggi, RM100 juta untuk menyelenggara kawasan perindustrian, RM45 juta bagi menyelesaikan isu pembekalan air yang menjejaskan sektor perindustrian di zon perindustrian Gembeng dan skim transformasi pendigitalan industri bernilai RM1 bilion. Kerajaan turut mengumumkan antaranya dana tambahan berjumlah RM150 juta di bawah skim Geran Pendigitalan, PKS dan Geran Automasi Pelonggaran Syarat. Galakan cukai untuk hub prinsipal dilanjutkan sehingga 31 Disember 2022 dan penurunan kadar cukai bagi penubuhan Global Trading Center kepada kadar konsensi 10% bagi tempoh 5 tahun dan boleh diperbaharui bagi tempoh 5 tahun lagi. Sementara itu, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Ekonomi Datuk Seri Mustafa Mohamed melahirkan keyakinan bahawa belanjawan kali ini akan diterima baik oleh seluruh rakyat Malaysia. Yang pertama, kita alu-alukan belanjawan pengembangan sasaran defisit 6.0% tahun ini dan 5.4% tahun hadapan. Amatlah dialu-alukan kerana dalam keadaan semasa tatkala kita berdepan masalah kesihatan dan ekonomi adalah penting untuk kita terus mengembangkan kegiatan ekonomi. Oleh itu, jumlah peruntukan RM322.5 bilion meliputi perbelanjaan mengurus dan pembangunan adalah amat besar di dalam konteks ekonomi sekarang, katanya pada sidang media di Parlimen selepas pembentangan Belanjawan 2021. Mustafa turut berpendapat bahawa belanjawan kali ini telah meletakkan asas kokoh untuk rancangan Malaysia ke-12 RMK12 yang akan dibentangkan awal tahun hadapan. Berikutan beberapa projek yang diumumkan seperti pembinaan infrastruktur penyelenggaraan dan sebagainya. Dengan bajet yang cukup baik ini, ia memberikan kita ruang yang cukup baik untuk memastikan RMK12 dapat dilaksanakan dengan jayanya, katanya. Sumber dari bernama. Semua sumber berita telah dipetik dari Malaysia Kini Online. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Sila kongsikan video ini.